Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummata bi'iznillah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini insya-Allah kita sambung kuliah kita membaca kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan kita sampai pada muka surat 115 dalam mensyarahkan matan yang ke-33, iaitu kata dan mensyarahkan kata-kata Al-Imam Tahawi rahimahullah, wa innal Qur'ana kalamullahi minhu bada bila kayfiyatin qawla. Dan sesungguhnya Al-Quran itu kalamullah minhu bada, Allah yang berbicara dengannya, bila kayfiyatin, tanpa diketahui kayfiyahnya, qawla, namun ia berbentuk qaul ataupun perkataan dan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah syarahkan muka surat 11, 12, 13 kerana perkara itu berkaitan dengan mazhab-mazhab, berkaitan dengan akidah, mazhab-mazhab akidah berkaitan dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk sambungan daripada syarah rentetan daripada apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang lepas. Muka surat 115. Wa qawluhu, dan kata beliau, iaitu kata Imam Tahawi. Kata Imam Syekh Albani rahimahullah ketika mensyarahkan kata-kata Imam Tahawi. Wa qawluhu, iaitu kata beliau, kalamullahi minhu bada bila kayfiyatin qawla, iaitu kata-kata Imam Tahawi ketika berkata kalamullah minhu bada bila kayfiyatin qawla. Quran Karim adalah kalamullah, Allah yang berbicara dengannya tanpa diketahui kaifiyah kata-katanya. Maknanya apa kata Syekh? Raddun 'alal mu'tazilati wa ghairihim. Kalau tuan-tuan boleh bariskan situ, kerana dalam terjemahan kitab tuan tulis radda, sebenarnya raddun 'alal mu'tazilati wa ghairihim. Tujuan Al-Imam Tahawi berkata demikian kerana ingin menolak pandangan golongan Mu'tazilah dan selain mereka, iaitu di kalangan pengikut-pengikut Jahmiyah yang menafikan sifat kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka mengatakan bahawa Allah mustahil berkata-kata, kerana apabila Allah berkata-kata maka telah samalah sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi bila Syekh kata kalamullah minhu bada, kalamullah minhu bada, betul-betul Allah berbicara dengannya, bermaksud memang kalamullah secara hakikat, bukan dengan maksud yang lain. Okey, kata Syekh lagi, fa innal mu'tazilata, sesungguhnya golongan Mu'tazilah, taz'umu anna al-Qur'ana lam yabda minhu kama taqaddam hikayat qaulihim. Taqaddam juga boleh tukar baris, silap juga di situ, ada silap dari cetakan. Kama taqaddama hikayat qaulihim, sesungguhnya golongan Mu'tazilah mendakwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan dimulakan oleh Allah, bukan dibicarakan oleh Allah seperti mana yang kita bincangkan tentang kaul mereka pada perenggan-perenggan yang lalu. Kaum Mu'tazilah mereka menafikan Allah berkata-kata. Mereka akur bahawa Quran Karim itu mesejnya daripada Allah. Namun apa yang mereka permasalahkan, bagaimana kalamullah kalamullah yang kita baca sekarang boleh sampai kepada kita melalui apa? Adakah Allah bercakap dengan malaikat secara langsung?
beritahu pada malaikat, kemudian malaikat kemudian Jibril sampaikan kepada Rasulullah, ataupun dengan cara yang lain, iaitu Allah SWT ciptakan satu suara yang berbunyi di satu tempat, kemudian Jibril mendengar kata-kata tersebut. Itulah perbincangannya. Kata Mu'tazilah, mustahil Allah berkata-kata. Betul mereka kata Allah, pada pandangan Mu'tazilah, mereka mengatakan tak boleh kata Allah berkata-kata. Logiknya kenapa? Sebab dalam ilmu kami, dalam ilmu kalam yang kami belajar, mustahil Allah berkata-kata. Kalau berkata-kata akan sama dengan makhluk, kerana makhluk juga berkata-kata. Maka mereka nak mengelakkan daripada menafsirkan Quran seperti zahir Allah berkata-kata itu, mereka katakan bahawa maksud Allah berkata-kata, Allah mencipta kalamnya. Allah mencipta kalamnya dibicarakan oleh orang lain, namun mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka golongan Mu'tazilah, mereka mengisbatkan memang kalam Allah itu kalam Allah, tapi bukan Allah berkata langsung, tapi Allah menciptakan perkataan itu pada sesuatu yang lain. Sebab itu kata Syekh, faqala Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah. Syekh Muhammad bin Mani' adalah ulama besar, antara ulama-ulama penasihat kepada Syekh Malik pada zaman King Abdul Aziz, iaitu seorang ulama besar di Arab Saudi pada zaman pengasasan Saudi yang ketiga, iaitu pada zaman King Abdul Aziz. Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah berkata, Al-Quranul Azim kalamullahi lafzuhu wa ma'anihi. Yang dikatakan Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah, lafaz dan maknanya. Lafaz itu lafaz daripada Allah Subhanahu wa taala, makna yang terkandung dalam lafaz itu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Quran apabila kita mengisbatkan kedua-duanya. Kalamullah, lafaznya lafaz daripada Allah, mesej juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqalu al-lafzu dunal ma'na, dan tidak diisbatkan hanya lafaz tanpa makna. Seperti golongan Mu'tazilah dalam bab sifat. Dalam bab sifat mereka kata boleh katakan Allah itu berkata-kata, tapi jangan maknakan, jangan diisbatkan maknanya. Mereka isbatkan nama-nama Allah. Nama-nama Allah boleh. Allah nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, namun tak boleh bagi makna, kerana lafaznya memang lafaz kalamullah, tapi maknanya perlu dibekukan atau tak diberikan makna, tak diberikan makna langsung, kerana kalau diberikan makna itu akan bertentangan dengan ilmu yang kami belajar, itu ilmu kalam yang mereka asaskan. Sebab tu ilmu mereka lebih diutamakan berbanding ilmu yang mereka cipta, kaedah yang mereka cipta itu lebih diutamakan daripada nas. Sebab tu nas yang perlu dibekukan maknanya. Golongan Mu'tazilah, mereka tidak menerima. Mereka tatkala kalamullah mereka faham dan sesuai dengan apa yang mereka fikirkan logik, mereka terima. Apabila bertemu dengan ayat, bertembung dengan ilmu mereka, mereka kata bekukan makna ayat tersebut, hanya baca lafaznya tanpa diberikan makna. Begitu juga Al-Quranul Azim kalamullahi lafzuhu wa ma'anihi fala yuqalu lafzu dunal ma'na kama huwa qawlu ahli al-i'tizal, seperti mana kata-kata golongan i'tizal, itu golongan Mu'tazilah. Walal ma'na dunal lafzi, bukan juga hanya diisbatkan maknanya, bukan lafaznya, seperti kalam wa qaulul kullabiyah, seperti kata-kata kullabiyah. Kullabiyah mengatakan bahawa Quran itu mesejnya sahaja daripada Allah, manakala lafaznya dibicarakan oleh Jibril. Ada yang mengatakan Jibril, ada pandangan mereka kata Allah sampaikan mesej kepada Jibril, Jibril yang memahami mesej Allah, kemudian Jibril berkata-kata dengan kata Arab, dengan bahasa Arab, maka jadilah Al-Quranul Karim. Allah berikan kefahaman dan sampaikan mesej pada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Musa dalam bahasa Ibriyah, maka jadi Taurat. Allah ciptakan kefahaman pada Jibril sehingga Jibril berkata-kata dengan kata-kata Jibril tadi, dia berkata sampaikan kepada Nabi Isa, maka dengan bahasa Syriani, maka jadilah bahasa kitab Injil. Ini kata golongan Al-Kullabiyah, kerana mereka mengatakan bahawa Allah, apa yang dibicarakan atau perkataan-perkataan yang terkandung dalam kalamullah, sama ada dalam Al-Quran, Taurat, Injil, merupakan hanyalah ibarah an kalamillah, hanyalah pengungkapan terhadap mesej
yang Allah Subhanahu ingin sampaikan. Kerana kenapa puncanya? Kerana mereka mengatakan bahawa mustahil Allah berkata-kata. Jadi mereka cuba tafsirkan dengan cara apa? Dengan cara bahawa Allah Subhanahu berikan mesej pada Jibril, kemudian Jibril sampai kepada Nabi, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke mana. Jadi penghujungnya apa? Penghujungnya kalamullah, suara yang terdengar itu bukan daripada Jibril, bukan daripada Allah. Betul mereka mengatakan bahawa mustahil Allah itu, kalamullah itu bersuara, mustahil kalamullah itu boleh didengar, mustahil kalamullah itu berhuruf, kerana apabila bersuara kata mereka akan sama dengan makhluk. Ini kepincangan dalam akidah golongan Ahlul Kalam, kerana mereka sentiasa ketika mereka menafsirkan sifat-sifat yang mereka tolak, mereka akan tafsirkan sifat itu seperti makhluk. Sebab itu mereka tak boleh terima Quran seperti seadanya. Apabila suatu sifat mereka merasa logik mereka terima, mereka akan tafsirkan sifat itu dengan selayaknya bagi Allah. Seperti Maha mendengar Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kata Allah Maha mendengar dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Maka Allah Maha mendengar dengan sifat selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka menafsirkan tentang makna melihat Allah dengan sifat selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk. Ketika mereka ingin mengisbatkan, apabila mereka ingin menafikan, mereka menafsirkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti golongan Mu'tazilah ketika menafsirkan sifat kalam, mereka mengatakan mustahil Allah berkata-kata. Kalau berkata-kata pasti akan berhuruf, pasti akan bersuara. Allah berkata-kata pasti suara itu akan datang daripada getaran di kerongkong, kerana getaran suara di bahagian kotak suara sehingga mengeluarkan kalimah-kalimah tersebut. Jadi mereka ketika menafikan sifat, mereka cuba memahami sifat itu dan ditafsirkan dengan sifat makhluk. Akhirnya mereka tolak sifat atas dasar sama dengan makhluk. Namun ketika mereka terima sifat, mereka boleh terima dengan logik, dengan cara yang seperti mana Quran kehendaki, iaitu mereka tafsirkan sifat tersebut dengan cara selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalaulah kaedah yang diguna pakai dalam sifat 20 dalam minta maaf sebut macam golongan Ahlussunnah secara umum, iaitu Asy'ariyah, ketika mereka mengisbatkan sifat ma'ani yang 7, qudrah, iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam, dengan menggunakan ilmu kalam, dengan mewajibkan golongan Mu'tazilah terima sifat yang ditolak oleh Mu'tazilah, iaitu 7 sifat yang ditolak oleh Mu'tazilah. Asy'ariyah mewajibkan mereka terima dengan cara menggunakan cara ilmu kalam, bahawa walaupun Allah itu mendengar, tidak semestinya pendengaran sama dengan pendengaran makhluk. Walau Allah berkuasa, tidak semestinya kuasa Allah sama dengan makhluk. Walaupun Allah melihat, penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Dan cara itu kalau mereka gunakan juga untuk mengisbatkan sifat istiwa, sifat yad, sifat wajah dan sifat yang lain, maka selamatlah. Maka terselamatlah kalau kaedah dipakai untuk keseluruhan sifat. Namun yang berlaku, mereka hanya memilih-milih dalam mengisbatkan sifat. Hanya sifat ma'ani. Kenapa dinamakan ma'ani? Walaupun mereka mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, tapi dikategorikan sebagai ma'ani. Ma'ani artinya apa? Hanya mesejnya, hanya maknawi, bukan hakikat. Bukan kalamullah, ya Allah berkata-kata, tapi maknanya sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila secara zahir dikatakan Quran Karim kalamullah, secara lafaznya mereka akan tolak. Allah mendengar, tapi mereka kata pendengaran Allah mustahil Allah mendengar seperti makhluk. Mereka mula menafikan suatu perkara yang Allah SWT tidak nafikan dan isbatkan. Sebab tu kesilapan pertama, mereka menafsirkan sifat-sifat Allah seperti sifat makhluk, yang menyebabkan mereka tolak sifat tersebut. Dan puncanya begini, menyebabkan cara mereka untuk mengulas kalamullah itu berbeza-beza. Mu'tazilah ketika mereka kata mustahil Allah berkata-kata, kalau Allah berkata-kata sama dengan makhluk. Jadi kalamullah ni bagaimana? Quran adalah makhluk. Senang. Dia kata kalau Allah berkata-kata, maka Allah sama makhluk. Jadi kalau kalamullah, ya Allah berkata-kata, tapi kata-kata Allah itu Allah ciptakan makhluk dari mana, cipta satu sifat yang terpisah pada dirinya. Dia kata apa? Al-Quran bukan sifat Allah, minta maaf, cipta suatu makhluk yang terpisah daripada dirinya, yang bukan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak logik juga. Tidak logik dan tidak bertentangan dengan nas. Waktu Syekh kata Al-Quran Karim diturunkan dengan lafaz dan maknanya.
dengan penggabungan antara lafaz dan makna itulah dinamakan sebagai Al-Quranul Karim. Mesej yang daripada Allah, lafaz juga daripada Allah. Sebab tu Imam Tahawi kata minhu bada, iaitu perkataan itu datang berasal daripada kalimah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tolak pada golongan Mu'tazilah, tolak juga pada golongan Kullabiyah yang hanya mengisbatkan makna. Maksud mereka hanya mengisbatkan makna atau mengisbatkan lafaz ialah ketika berlakunya pertembungan dengan akidah mereka. Manakala waktu biasa, ketika Quran biasa sebagainya, sebenarnya pada asalnya tidak ada pertentangan pada asalnya. Cuma oleh kerana berpunca daripada masalah yang kecil pada setengah pada lafaz bertentangan dengan akidah mereka, mereka buatkan bahawa bukan ayat sifat saja, semua Quran itu tidak boleh dikatakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qaulul kullabiyatud dalal, bukan dalal, wa huwa qaulul kullabiyatu ad-dalal ataupun ad-dullal, bolehlah dinisbahkan pada mana sekalipun. Wa man taba'ahum ala batilihim min ahli kalam, itu adalah kaul kullabiyah dan juga yang mengikuti jejak mereka di kalangan ahlul kalam al-madhmum, ahlul kalam yang dicela. Wa man taba'ahum ala batilihim min ahli kalam al-batin al-madhmum fa ahlu sunnati wal jamaah yaquluna wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghaira makhluqin alfadhuhu wa ma'ani. Ahlu sunnah wal jamaah berpandangan dan beriktikad atau berkeyakinan bahawa Al-Quranul Karim itu kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah makhluk yang dicipta. Dan yang diturunkan itu adalah kalamullah, lafaznya dan maknanya. Lafaznya Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan dan maknanya juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ainu kalamillahi sami'ahu Jibrilu minallah. Perkara yang sama yang kita baca dalam Quran ini atau dalam kalamullah yang lain ialah perkara yang sama yang didengar oleh Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah berbicara, kemudian Jibril dengar, kemudian Jibril ambil kalam tersebut sampaikan kepada Rasul. Ya, apa yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lafaz yang sama ialah lafaz yang didengar oleh Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Wan nabiyyu sami'ahu min Jibril, dan Nabi mendengar kalamullah itu daripada Jibril alaihi salam. Was sahabatu sami'ahu minan nabi, dan sahabat mendengar lafaz Quran itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampai zaman kita. Quran itu kita terima secara talaqi. Dan Syekh kata fahuwal maktubu bil masahif, dan lafaz yang sama itu yang dicatatkan dalam mushaf dalam Quran, dalam mushaf al-mahfudhu bis-suduri al-matlubu bil alsinah. Perkara yang sama, kalamullah yang sama yang dihafal dalam dada-dada manusia, dan kalam yang sama yang diungkapkan oleh lidah-lidah manusia. Jadi kalau kita dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim, suara siapa? Suara orang. Tapi dia membacakan kalamullah. Contoh kalau saya sebut, saya kata takkan hilang Melayu di dunia. Itu suara siapa? Suara saya yang bercakap. Tetapi kalam itu kalam siapa? Kalam Hang Tuah. Kalam Hang Tuah. Kalau betul lah, kalau betul sabit, dan Allah Alam mungkin sabit kot. Tapi saya tak nak kata, takut jadi teori-teori pula cerita tentang takut. Hello? Okey. Takut jadi perbincangan lain. Hang Tuah wujud tak wujud dah tak jadi kelah akidah. Okey. Okey, jadi jelas mesejnya. Kerana perkara ini saya hanya ulang balik apa yang telah kita bincangkan agak detail pada pertemuan yang lepas. Qala al-Hafiz Ibn Qayyim rahimahullah, berkata al-Hafiz Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim antara al-Hafiz mutaakhirin, al-Hafiz yang di kalangan muhaddithin yang diiktiraf dengan gelaran al-Hafiz. Selepas pada beliau datang, kita tahu bahawa pada kurun yang ke-8 Ibn Taymiyah dan anak-anak muridnya digelar dengan al-Hafiz, kerana mereka muhaddithin pada ketika zaman itu memang berkembang di Syam, di bumi Syam.
sebelum ianya berpindah semula berpindah ke bumi Mesir pada zaman Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti, Imam Sakhafi dan sebagainya. Jadi pada zaman Ibn Qayyim rahimahullah, beliau adalah ulama yang antara ulama yang paling besar, ulama hadis paling besar, sebab itu beliau digelar dengan gelaran Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibn Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau ini kitab Al-Kafiyatus Syafiyah fil intisari li firqati ahli sunnati wal jamaah li firqatin najiyah. Kitab beliau Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Kitab ini dicetak bersama sekarang ini dalam satu cetakan ensiklopedia karangan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Lebih kurang satu depa kita kalau kita kumpulkan karangan beliau Ibn Qayyim rahimahullah, dan tiap-tiap lafaz, tuan-tuan kalau siapa yang membaca kitab Ibn Qayyim rahimahullah, tiap-tiap perenggan daripada kata-kata beliau kalau disyarahkan maknanya sangat luas. Situ keluasan orang yang berilmu, kerana mereka tidak berkata-kata walaupun sepatah kecuali dengan dalil, dengan ilmu. Maka oleh kerana kata-kata mereka diambil pada dalil, maka boleh disyarahkan berdasarkan kepada dalil Al-Quran. Sebab tu kalau orang bercakap tanpa dalil dengan bercakap dengan dalil berbeza. Kerana bercakap dengan dalil, dia telah mengambil iktibas daripada kalamullah dan kalam Rasulullah itu jawami', kalam yang jami', yang mengandungi makna yang banyak. Apabila kita berbicara terikat dengan dalil, kita juga akan bercakap dengan kata-kata yang mempunyai isi makna yang baik. Sebab tu walaupun kita mampu untuk bercakap dan syarah banyak perkara, namun kalau kita ikatkan diri kita dengan dalil, kata-kata kita akan berkualiti. Kerana kita mengambil iktibas. Kita tak kata kita ni boleh sama dengan dalil, tapi iktibas itu mengambil sedikit daripada nur yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata dalam bait beliau, itu dalam karangan syair beliau. Dia sebenarnya tak sebut syair, disebut bait lebih tepat. Kalau syair ini satu pantun atau satu syair Arab yang dikarang untuk mengungkapkan perasaan manusia, itu nama syair. Namun apabila suatu karangan bentuk syair juga dibuat atau ditulis untuk menyampaikan mesej ilmiah, dipanggil manzumah. Sebenarnya benda samanya syair juga, cuma nak bezakan satu yang mengungkapkan perasaan dan kehendak manusia dinamakan sebagai syairun. Tapi kalau perkataan-perkataan ilmiah, ilmu tajwid yang disyairkan, ditulis berbentuk syair, berbentuk wazan-wazan syair, bentuk bahar-bahar syair, ataupun ilmu akidah, ataupun ilmu nahwu seperti Alfiyah Ibn Malik, ataupun Alfiyah Suyuti dalam ilmu ulum hadis. Bila dituliskan ilmiah, buku-buku ilmu dalam bentuk syair untuk mudah dihafal, syair itu dinamakan sebagai manzumah, iaitu susunan kata. Kerana syair asalnya ialah sesuatu yang mengungkapkan perasaan. Walaupun untuk mudah faham saya sebut syair, beliau tulis dalam bentuk syair. Bukan syair Melayu, syair Arab. Syair Arab artinya berbentuk bahar-bahar Arab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kadzalikal Qur'anu 'ainu kalamihil masmu'u minhu haqiqatan bi bayani huwa qaulu rabbi kulluhu la ba'duhu lafzan wa ma'nan ma huma khalqani tanzilu rabbil alamin wa wahyuhu al-lafzu wal ma'na bila rawghani. Kata, dan begitulah Al-Quran Karim, Quran yang kita dengar itu merupakan benar-benar kalamullah yang didengar daripada Allah secara hakikat dengan penuh penjelasan. Ia merupakan kalam Rabb kita keseluruhannya, secara keseluruhannya, bukan sebahagiannya, iaitu lafaz dan maknanya. Lafzan wa ma'na, secara lafaz dan makna, ma huma khalqani, kedua-duanya bukanlah makhluk. Kerana Mu'tazilah kata kalamullah itu Allah cipta, kalamullah lafaznya Allah cipta, namun cipta pada makhluk tertentu. Jadi Mu'tazilah mengisbatkan lafaz Allah cipta, tapi mereka menafikan ianya kalamullah secara mutlak. Manakala golongan kullabiyah dan juga diikuti oleh Asy'ariyah mengatakan bahawa kalamullah hanyalah kalamun nafs, kalam yang ada dalam jiwa, kalam yang ada di dalam zat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lafaz tersebut, bukanlah perkataan-perkataan itu. Tanzilu Rabbil Alamin wa wahyuhu. Quran itu merupakan apa yang diturunkan oleh Rabbil Alamin dan itu adalah wahyu. Al-lafzu wal ma'na bila rawghani. Kedua yang diturunkan wahyu itu merupakan lafaz dan makna tanpa
ada sebarang penyelewengan atau penyimpangan atau kerosakan makna. Okey, maknanya jelas dan saya teruskan lagi sebab saya nak masuk nak habiskan sifat kalam ni dan saya masuk sifat ru'yah supaya kita dapat jimatkan sikit pertemuan. Sebulan kalau ni agak lama jauh sebenarnya saya akan ambil ru'yah. Habis saya kalam, kita akan masuk pada sifat ru'yah. Wa qala syarih rahimahullah, dan berkata syarih rahimahullah, apabila dalam kitab ini Syekh Al-Albani berkata syarih artinya ialah Al-Imam Ibnu Abil Is, iaitu dalam kitab beliau syarah akidah At-Tahawiyah. Kata Al-Imam Ibnu Abil Is rahimahullah, wa kalamu At-Tahawi rahimahullahu yaruddu qawla man qala innahu ma'na wahidun la yatasawwaru sama'uhu minhu wa anna al-masmu'a al-munazzala al-makru'a wal maktuba laysa kalamullah wa innama huwa ibaratun anhu. Kata Al-Imam Abu Ja'far Al-Imam Ibnu Abil Is rahimahullah, beliau berkata, dan sesungguhnya kalam At-Tahawi iaitu kalamullah minhu bada, kalamullah Allah yang berbicara dengannya, yaruddu qaula man qal, menolak pandangan golongan yang berkata innahu ma'na wahid, sesungguhnya kalamullah itu hanyalah satu makna yang tunggal, la yatasawwar sama'uhu minhu, tidak boleh dibayangkan ada makhluk yang boleh mendengar suara itu, mendengarnya daripadanya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya yang didengar dan diturunkan dan dicatatkan dalam kitab yang dibacakan oleh lafaz manusia itu bukan kalamullah, hanya itu merupakan ungkapan terhadap kalamullah. Ini kata siapa? Kata-kata Kullabiyah dan Mu'tazilah. Kata syarih, tujuan Imam At-Tahawi menulis perenggan ini, wa annal Qur'ana kalamullah minhu bada, sesungguhnya Quran itu kalamullah dan berasal daripada Allah, bertujuan menolak golongan yang mengatakan bahawa Quran Karim hanyalah pengungkapan terhadap kalamullah, bukan lafaznya bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu tolak pada golongan Kullabiyah. Kita tak boleh kata tolak pada Asy'ariyah. Kenapa? Sebab pada zaman Imam Tahawi belum wujud Abu Hasan Al-Asy'ari. Namun kata-kata yang sama telah dikeluarkan oleh Ibn Kullab, iaitu Ibn Kullab telah memulakan pandangan yang sama. Sebab itu kalau kita lihat dalam masalah kalam, pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari dan Ibn Kullab rahimahullah, pandangan mereka sangat dekat, hanya berbeza sedikit saja pada bab lafaz. InsyaAllah tak perlu didetailkan pun, hanya sedikit perbezaan. Asasnya mereka mengatakan bahawa Quran itu adalah kalamullah secara hakikat, namun dalam zat Allah SWT, ataupun dalam kalam, dia kata kalamun nafs Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya fa inna Tahawi rahimahullah yaqul, sesungguhnya Imam Tahawi berkata kalamullah minhu bada, kalamullah Allah lah yang berkata dengannya atau berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ghairuhu minas salaf wa yaqulun, dan begitu juga selain daripada salaf juga berkata demikian, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Kita akan jumpa lafaz daripada salaf yang lain, kita tengok dalam bab ini mereka sebut minhu bada wa ilaihi ya'ud. Kalamullah itu datang daripada Allah, akan kembali pada Allah. Kalamullah datang daripada Allah artinya Allah berkata-kata dengannya, akan kembali dengan Allah, iaitu pada hari kiamat, sebelum Allah Subhanahu wa taala hancurkan bumi ini, sebelum Allah Subhanahu musnahkan bumi ini, Allah akan mengangkat kalamnya. Kerana apa? Kerana tidak ada lagi manusia yang menghafal, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang beriman akan dimatikan. Selepas semua orang dimatikan, maka tidak ada lagi fungsi Kaabah. Maka datanglah Zulsuwaiqatain, runtuhkan Kaabah di akhir zaman. Sebab tidak, Allah SWT ketika tidak memelihara Kaabah. Kenapa? Sebab ketika itu dunia ingin dah dekat kiamat, semua orang tidak sembah Allah SWT, semua orang kufur, tidak ada kalimah Allah, tidak ada kalamullah, maka tidak ada fungsinya Kaabah untuk dikekalkan. Maka Zulsuwaiqatain datang meruntuhkan Kaabah, kemudian berlakulah hari kiamat. Jadi wa ilaihi ya'ud, kalamullah kembali pada Allah, artinya apa? Setelah Quran Karim ini diangkat daripada bumi ini, dia tetap kalamullah, dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma qalu minhu bada, dan golongan salaf
menyebutkan atau menafsirkan ataupun memberikan ta'rif terhadap kalamullah dengan kalimah minhu bada, Allah lah yang berkata dengannya, li'annal jahmiyata minal mu'tazilati wa ghairihim kanu yaqulun, kerana golongan Jahmiyah di kalangan Mu'tazilah dan lain-lainnya berkata, innahu khalaqal kalama fi mahallin fabada al kalamu min zalikal mahal. Golongan Mu'tazilah dan lain-lain di kalangan Jahmiyah, kerana dalam bab ini mereka ikut pada Jahmiyah, mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan suatu kata-kata, suatu perkataan di suatu tempat, kemudian dari tempat itulah diambil kalamullah. Jadi kalau dalam Quranul Karim, pandangan pertama kata Allah SWT ciptakan ada suara di Lauhul Mahfuz. Jibril pergi kat Lauhul Mahfuz, Allah ciptakan satu suara di Lauhul Mahfuz, Jibril dengar dan sampaikan. Ada yang melampau kata Jibril pergi tengok, salin semula. Sedangkan kita tahu bahawa Lauhul Mahfuz itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada makhluk yang dapat mengetahuinya. Memang Quran itu tercatat dalam Lauhul Mahfuz, tapi hanya Allah yang mengetahuinya, tidak ada siapa yang ketahuinya. Jadi Jibril tahu daripada mana? Setelah Allah berbicara dengannya, Allah menyampaikan kepadanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pada golongan Mu'tazilah kata Allah ciptakan suara pada suatu tempat. Tempat kat mana ada bermacam-macam kaul. Kata Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah dan beliau mengatakan bahawa ini semua Allah ampunkan mereka cuba asalnya mereka cuba menyampaikan ilmu, cuba tolak pada syubhat al-kalam, syubhat al-Mu'tazilah, namun tersilap. Bila kesilapan, dalam keadaan kita menceritakan tentang kesilapan mereka, jangan lupa kita mendoakan keampunan dan rahmat ke atas mereka, kerana jasa mereka di tempat yang lain sangat banyak, sehingga kita tak boleh ketika bicarakan kesalahan ulama dengan kita tak boleh menceritakan keburukan tanpa sebutkan kebaikan. Kebaikan mereka, kebaikan Abu Hasan Al-Asy'ari sangat banyak, apatah lagi setelah beliau ketika beliau memperkenalkan akidah Asy'ariyah sendiri pun telah memperkenalkan banyak sunnah yang ditolak oleh golongan Mu'tazilah. Apatah lagi setelah beliau memperkenalkan akidah salaf dan mengajarkan akidah salaf. Jadi ulama-ulama ini, tatkala kita menolak pandangan mereka, bukanlah kita membenci atau mengaibkan mereka, tidak. Tapi kita mengatakan bahawa pandangan mereka dalam bab ini berbeza daripada nas. Kita lebih sayang dari Al-Quran dan lafaz Al-Haq itu daripada tokoh. Tokoh kadang-kadang salah, kadang-kadang betul. Yang betul kita terima dan kita sayang, yang salah kita tolak dan kita doakan pengampunan kepada mereka. Kerana tiap-tiap orang ada betul dan salah. Bila kita menolak pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ataupun pandangan di kalangan sebahagian daripada ulama-ulama Islam dalam masalah tertentu, tidak bererti kita memusuhi mereka. Sebab tu yang kita musuh apa? Yang saya memusuhkan adalah musuh pada ilmu kalam itu sendiri, yang dicipta oleh golongan yang asalnya. Sebab tu Abu Hasan Asy'ari bukan terima kalam pada asalnya. Abu Hasan Asy'ari tujuan masuk dalam ilmu ini adalah untuk apa? Menolak pandangan Ahlul Kalam pada zamannya, tapi menggunakan ilmu kalam. Akhirnya beliau juga dikategorikan sebagai ulama Ahlul Kalam. Abu Hasan Asy'ari, kenapa beliau keluar daripada Mu'tazilah? Sebab Mu'tazilah menggunakan ilmu kalam dalam menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam memperjelaskan persoalan akidah. Beliau tolak balik golongan Mu'tazilah. Kita nak kata beliau ahli kalam pun kita perlu faham konteks dan keadaan. Beliau menerima ilmu kalam, menggunakan ilmu kalam untuk tolak ahlul kalam ketika itu, iaitu Mu'tazilah. Namun kesilapan beliau masih menggunakan lagi kaedah kalam untuk tolak ilmu kalam. Akhirnya beliau juga tersangkut dengan beberapa masalah berkaitan ilmu kalam. Walaupun beliau mampu memperjelaskan sifat kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar dan kalam, dan juga sifat-sifat yang bersangkut dengannya, sifat-sifat salbiyah seperti sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadihi, qiyamuhu binafsihi, dan beliau juga mengisbatkan sifat wujud dengan menggunakan cara ilmu kalam. Walaupun ini yang beliau lakukan, namun kaedah-kaedah tersebut tidak terlepas daripada cengkaman pemikiran Mu'tazilah secara total, sehingga beliau tidak boleh menerima sifat-sifat khabariyah. Sifat-sifat khabariyah itu sifat yang Allah beritahu, namun berbeza daripada akal, beliau tidak dapat menerimanya. Kerana beliau masih lagi tafsirkan, mengatakan bahawa agama ini, sifat Allah ini mesti logik. Sebab itu satu perkara yang penting, Islam bukan berasal daripada Assalam,
Bukan berasal daripada, tidak semua ajaran Islam kita kata logik sebagainya. Tak, kita kata bahawa semua Islam itu berasal dari al-istislam. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah kata semuanya benar. Ketika kita menyerahkan diri pada Allah, baru datangnya assalam, datangnya kesejahteraan, baru datangnya logik, baru datangnya hikmah, baru datang, asalnya lah al-istislam, serahkan diri kepada wahyu. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan, apa yang Allah beritahu kita percaya, apa yang Allah tetapkan kita terima. Ini asal kepada Islam, al-istislam. Bila diterjemahkan, kesilapan Ahlul Kalam, mereka mengatakan bahawa agama ni semuanya logik. Sehingga apabila mereka belajar ilmu logik, cara mereka dalam falsafah, bila dikatakan perkara ini tidak logik, mereka tak diterima. Kita mengatakan bahawa ya, agama ini semuanya logik, semuanya benar dan takkan berlaku pertentangan. Namun kalau berlaku perbezaan antara logik yang kamu ada dengan Quranul Karim, logik kamu perlu ditolak kerana ilmu logik yang kamu asaskan tidak semestinya benar kaedahnya. Bukan berarti kita mengatakan bahawa Quran itu ada tidak logik. Tak, kita kata Quran itu takkan berlaku pertentangan antara dalil yang sahih dengan akal yang sharih. Takkan berlaku pertentangan antara akal yang logik yang benar-benar sahih dengan dalil yang sahih. Jadi tidak adalah istilah tak logik. Tapi kalau berlaku juga, kalau orang belajar atau baca Al-Quran, kemudian ada perkara tak logik itu hanya pada akal mereka, bukan pada hakikatnya. Berapa banyak perkara yang difikirkan tidak logik pada suatu ketika dahulu, kemudian zaman kemudian dilihat logik. Kenapa golongan Quraisy tolak tolak peristiwa Isra'? Nabi SAW diperjalankan daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Kerana mereka kata, ketika jumpa dengan Abu Bakar, mereka kata, sahabat kamu berkata, dia dibawa ke Baitul Maqdis dan balik semula dalam satu malam. Jadi tak terima apa? Satu malam, tak logik orang boleh pergi daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Bagi mereka, tak logik. Zaman sekarang logik tak logik? Logik. Perkara yang dikatakan tak logik pada zaman dulu boleh jadi logik. Logik artinya bukanlah cara detailnya, cerita detail tidak, tapi maksudnya boleh berlaku perjalanan daripada Makkah ke Baitul Maqdis dalam masa satu malam. Dan kebetulan cerita bab ni saya tambah sikit, keluar dari tajuk sedikit. Saya dengar satu ceramah lah daripada seorang tokoh, saya tak sebut namanya, dalam radio yang terkenal. Ketika beliau mensyarahkan ayat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, surah Isra, beliau mengatakan bahawa Allah mulakan dengan kalimah subhan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk Allah perlihatkan kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala, kuasa-kuasa kami. Itu ayat surah Isra. Dan beliau menafsirkan bahawa subhan, maha suci Allah, apa maknanya? Kenapa tiba-tiba Allah kata subhan, maha suci Allah? Beliau mengatakan bahawa kenapa disebutkan subhan dalam ayat itu? Kerana Allah dalam peristiwa ini, Allah nak menafikan bahawa Allah di atas. Sebab orang berhujah dengan Isra' Mi'raj bahawa Allah di atas, maka Allah mulakan dengan subhan. Saya rasa syubhat ini untuk orang awam dengar kadang-kadang terpengaruh ke tidak? Terpengaruh bagi orang awam lah yang tak belajar. Allah kata subhan, sebab Allah akan sebutkan subhan, maha suci Allah, setelah berlakunya syirik, berlakunya satu persifatan terhadap Allah dengan satu tidak layak. Maka beliau mengatakan bahawa Allah mulakan subhanallazi, Allah maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya untuk menolak golongan yang beriktikad bahawa Allah di atas dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi macam mana? Kemal? Syahir, kalau dengar macam ni nak jawab? Jawapannya mudah. Ayat surah Isra' cerita tentang apa? Isra' bukan Mi'raj. Isra' memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum cerita tentang Allah kat mana. Ayat Mi'raj pada ayat yang lain. Ayat ni ayat Isra'. Jadi saya melihat kenapa saya bincang ni, bila dalam grup-grup ramai yang share, dan sampai sekarang ada yang share seolah-olah ni satu penemuan, ustaz ni telah menyebut satu perkara yang tak pernah disebut ulama dahulu, penemuan yang sangat hebat begini, dapat menjawab syubhat golongan-golongan i'tikad Allah di atas, golongan Wahabi dan begini begitu. Dan saya merasa pelik.
Ayat itu ayat Isra, iaitu Allah kata memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi tak perlu disebutkan pun tentang Mi'raj lagi, belum sampai tajuknya. Ayat hadis-hadis Mi'raj, ayat-ayat Mi'raj, ayat-ayat berkaitan sifat Allah Maha Ulu, beribu ayat macam mana kita sebutkan sebelum ini. Namun bagi orang awam bila dengar ayat Isra Mi'raj dia sekali. Sedangkan ayat itu Allah cerita tentang Isra. Jadi Allah menafikan. Ya Allah nafikan apa? Menafikan i'tiqad orang Quraisy, menafikan kuasa Allah mampu memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Jadi penafian terhadap i'tiqad Quraisy kerana konteksnya kafir Quraisy menafikan peristiwa tersebut kerana mustahil boleh manusia bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan inilah dia yang tercatat dalam kitab-kitab tafsir. Maka tak perlu ditafsirkan semangat untuk tolak tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy, kemudian cuba menafsirkan Quran dengan cara tersendiri. Tapi saya tak nak cerita panjang sebenarnya, ini masuk alang-alang cerita tentang Isra Mi'raj. Kerana ia penting, kerana saya rasa penting. Kerana dah di hatta yang, sebab yang share tu kalau di kalangan orang yang tak belajar tak apa, tapi saya tengok yang share tu di kalangan yang belajar kemudian rasa macam mana nak jawab. Jadi baik untuk saya kongsikan jawapan yang ringkas dalam kelas kita. Okey, kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Wa qala salaf, dan salaf berkata minhu bada, daripada Allah itu kalamullah, daripada Allah lah Allah mulanya. Maknanya apa? Ai wal mutakallim bih, iaitu Allah yang berbicara dengannya. Faminhu bada, maka daripada Allah lah kalimah itu bermula. La min ba'dil makhluqat, bukan berasal daripada sebahagian makhlukat. Sebab kalau kata di Lauhul Mahfuz ada suara, artinya suara itu bukan suara, kalam itu bukan kalamullah, kalam yang bermula daripada makhluk. Kalau dalam sifat, dalam peristiwa Nabi Musa berbicara dengan Allah, Musa bercakap dengan siapa? Di Tur Sina bercakap dengan Allah. Dalam Quran Karim jelas, Musa berlakunya dialog antara Musa dan Allah Subhanahu Wa Taala, itu jelas. Namun bagi golongan-golongan al-kalam, mereka tak boleh terima ayat-ayat ni. Mu'tazilah cuba wa kallamallahu Musa taklima, dicuba nak tukar wa kallamallaha Musa. Allah bukan Allah berbicara dengan Musa, Musa berbicara dengan Allah. Tapi ulama kata taklima tu macam mana? Taklima ialah untuk mentakkidkan lafaz kalam secara hakikat. Malah dalam ayat yang lain, perbincangan yang banyak dibincangkan dalam masalah ini. Cuma golongan-golongan Mu'tazilah dan sepertinya, mereka tidak dan seumpama mereka tidak boleh menerima Allah tu berkata-kata. Sebab tu Syekh kata asal kalamullah itu daripada Allah, bukan daripada makhluk. Makhluk apa? Sama ada yang kata asal daripada asal daripada Lauhul Mahfuz, itu juga salah. Ada yang kata berasal daripada Jibril, Allah faham dari Jibril, itu juga salah. Malah tidak teragak-agak di kalangan mereka yang mengatakan, walaupun kaul tidak famous, katakan kalamullah itu adalah kalam Muhammad. Nabi sendiri yang berkata-kata, sebab Nabi lah orang Arab, Jibril bukan bangsa Arab. Jadi kalau yang bercakap bahasa Arab siapa? Nabi sendiri. Jibril datang sampaikan kepada Nabi, Nabi faham, kemudian Nabi yang berkata ini. Tapi tidak tercatat kaul. Ada yang mengatakan begitu, namun tidak dicatatkan sebagai suatu kaul, kerana itu adalah kaul yang sangat tidak ada nilainya. Cuma kaul yang famous adalah 10 kaul yang kita bacakan pada pertemuan yang lepas, yang kemudian Syekh fokuskan pada tiga kaul. Wa makna qaulihim, dan makna kata-kata mereka, wa ilaihi ya'ud, iaitu kepada Allah lah kembali. Artinya apa? Yurfa'u minas suduri wal masahifi fala yabqa fi suduri minhu ayatun wala fil masahifi kama jaa fi dzalika fi iddati athar. Arti kembali pada Allah dalam kata-kata ulama salaf ialah akan diangkat Quran itu daripada dada-dada manusia dan daripada mushaf-mushaf, iaitu daripada Quranul Karim. Adakah mushaf itu hilang daripada mushaf seperti mana yang difahami setengah pada orang? Artinya ada Quran, mushaf yang dicetakkan sekarang banyak, hari kiamat akan hilang. Artinya hilang mushaf. Itu sebahagian orang faham begitu. Maksudnya Quran kan kalau buka nampak, pernah nampak video yang bila nampak hilang, yang tak tercetak, dikatakan hilang, maka dekat kiamat.
Wallahualam, kalau itu difahami tidak mustahil, namun kebanyakan ulama menafsirkan hilang bermushaf artinya orang manusia ketika itu, yang wujud ketika itu, mereka tidak mengagungkan kalamullah dan mereka tidak anggap bernilainya kalamullah, sehingga semua mushaf yang mencatatkan juga mereka telah bakar, mereka telah musnahkan sebelumnya. Kerana bagi mereka penolakan terhadap agama ketika itu, penolakan terhadap untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat kuat, sehingga mereka dah musnahkan semua mushaf. Dan mereka telah bunuh semua orang yang hafal Quran atau orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak berbaki Quran daripada dada manusia, dan tidak berbaki Quran dalam mushaf kerana telah dimusnahkan ataupun telah hilang, dibiarkan dan rosak begitu sahaja. Kemudian baru Allah angkat Kaabah. Bukan bererti wallahualam, walaupun tidak mustahil, namun sebab ramai ulama tidak memahamkan dengan artinya mushaf banyak-banyak, kemudian kalau buka aja hilang muka surat, artinya hilang mushaf. Seperti mana yang difahami oleh sebahagian pada orang viral tentang Quran hilang daripada mushaf dekat hari kiamat sebagainya. Sebab bab kiamat ni bab perkara ghaib. Jangan mudah-mudah buat teori. Nanti akan jadi banyak persoalan dan masalah kerana ia berkaitan dengan persoalan akidah. Okey. Wa qauluhum bila kaifiyatin, dan kata salaf lagi dengan kalimah mereka bila kaifiyatin, dengan tanpa kaifiyah, bukan bererti Allah berkata-kata tidak ada kaifiyah. Allah berkata-kata tanpa diketahui kaifiyah. Itu yang betul. Contoh kita kata Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat mendengar, sama. Bila kaifiyah, tanpa kaifiyah, artinya apa? Tanpa diketahui bagaimana kaifiyahnya. Tujuannya apa? Untuk menafikan golongan yang musyabbihah, yang mengatakan Allah mendengar sama dengan makhluk mendengar. Golongan musyabbihah mengatakan Allah berwajah seperti wajah makhluk. Ini golongan musyabbihah mengisbatkan bersama dengan mengisbatkan juga tashabbuh ataupun syabah, persamaan. Jadi bila kaifiyah menolak pada golongan musyabbihah, juga menolak pada golongan yang menafikan sifat. Bila kata bila kaifiyatin, tanpa diketahui kaifiyah, bukan bererti tanpa ada kaifiyah. Bila salah kata minhu bada wa ilaihi ya'ud, bila kaifiyah, daripada Allah lah ianya bermula dan kembali pada Allah, tanpa diketahui kaifiyah bererti ada kaifiyah. Ada cara, cuma Allah yang Maha mengetahui. Golongan yang menolak sifat, kenapa mereka tolak sifat? Sebab mereka telah mengkaifiyahkan. Kenapa mereka tolak sifat wajah? Mereka kata mustahil Allah bersifat dengan sifat wajah, kerana kalau Allah bersifat dengan sifat wajah, bererti wajah Allah bersifat dengan sifat yang sama dengan sifat makhluk. Artinya apa? Mereka telah mengkaifiyahkan sebelum mereka menolaknya. Mustahil Allah memiliki tangan, kerana tangan itu adalah sifat makhluk, maka Allah SWT tidak bersifat dengan sifat makhluk. Artinya apa? Mereka telah mengkaifiyahkan. Jadi mereka kata tanpa kaifiyah. Allah bercakap tanpa kaifiyah. Yang cara yang sebenar menurut pandangan salaf, bila kaifiyah ialah ai la tu'raf kaifiyatu takallumuhi bih, iaitu tidak diketahui cara kaifiyahnya. Jadi oleh sebab kadang-kadang Allah Maha mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama makhluk dan kita tak tahu macam mana. Kembalikan ilmu itu kepada Allah SWT macam mana. Beza pada al-kalam. Ahli kalam, terutama di golongan kullabiyah, Asy'ariyah sebagainya, kata Allah Maha mendengar, tapi pendengaran Allah bukanlah begini, bukanlah begitu, bukanlah disebutkan, bukanlah dengan telinga, bukanlah dengan gegendang, bukanlah dengan ini. Ahli sunnah tidak membenarkan dinafikan suatu perkara yang tidak dinafikan oleh Allah, begitu juga tidak diisbatkan sesuatu perkara yang disebutkan Allah, kerana dia akan melibatkan apa? Melibatkan kadang-kadang kita berkata-kata tentang Allah suatu perkara yang kita tidak tahu. Kita kata Allah ada wajah. Macam mana? Wallahu alam, tanpa kita ketahui. Kenapa kata wajah? Sebab Allah kata. Jangan kata wajah Allah ada muka, ada hidung, ada ini. Jangan detailkan. Wajah Allah tidak berini, tidak beritu. Jangan detailkan. Ataupun Allah tidak ada wajah. Jangan detailkan. Sebab apa? Selagi Allah tidak berkata dengannya, kita tidak berkata dengannya. Selagi Nabi tidak sifatkan Allah dengannya, kita tidak berkata dengannya. Bila Nabi tidak berkata dengannya, kita tidak menafikan, kita juga tidak mengisbatkan. Kita hanya mengatakan wallahu a'lam. Ahlul kalam, kesilapan mereka, ketika mereka menafikan suatu sifat, penafian itu disertai dengan pendetilan.
Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, tapi kata-kata Allah tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berlafaz, tidak berini, tidak beritu, didetailkan. Pendetailan itulah yang menyebabkan akhirnya mereka menafsirkan kalamullah dengan cara mereka sendiri. Sebab itulah bab menafikan kekurangan dinafikan secara mujmal. Itu yang betul. Nafikan secara mujmal, secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu sama dengan Allah. Stop. Full stop. Tak perlu detailkan apa-apa. Kecuali apa yang Allah detailkan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Itu pun kenapa? Kerana konteks. Konteks untuk mengisbatkan sifat hayy dan sifat qayyum. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan Allah nak detailkan pada asalnya, tapi kerana apa? Kerana adanya konteks. Orang musyrikin datang, sif lana rabbak, ansib lana rabbak. Sifatkan Tuhan kamu, berikan keturunan, cerita tentang asal usul keturunan Tuhan kamu. Maka Allah kata lam yalid wa lam yulad. Yahudi kata sif lana rabbak, sifatkan Tuhan kamu. Allah kata lam yakul lahu kufuwan ahad. Penafian itu, kalau Allah yang menafikan, kita terima penafian berserta dengan konteks. Konteks apa? Ceritanya. Macam mana Allah, kenapa Allah berkata la ta'khudhuhu sinatun wala naum? Kerana sebelumnya Allah kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kerana sifat hayy itu hayy dan qayyum itu menafikan al-sinah dan naum. Sebab tu tiap-tiap penafian dalam Quranul Karim mengandungi pengisbatan. Penafian sahaja tidak mengandungi sebarang pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menafikan al-hayy, menafikan as-sinah dan naum, la ta'khudh sinatu wala naum, bukan sinah dan naum yang kita bincangkan. Kita bincangkan sifat al-hayyul qayyum. Sinah dan naum yang dinafikan itu ialah sifat makhluk. Makhluk yang mengantuk. Sebab tuan-tuan dah mula mengantuk. Makhluk yang tidur. Tuan-tuan belum tidur. Ada tak yang mengantuk? Saya nampak tuan-tuan penat dah. Bab ni panjang. Okey. Ai la tu'raf kaifiyatu takallumihi bihi qawla laisa bil majaz. Bukan majaz. Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui secara kaifiah, artinya kaifiahnya tidak diketahui. Jadi sifat Allah, semua sifat Allah hakikat, bukan majaz. Sifat Allah dikatakan secara hakikat, memang wujud sifat Allah, ada kaifiahnya, cuma tidak diketahui bagaimana kaifiahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Okey. Wa anzalahu ala rasulihi wahya. Ini kata Imam Tahawi rahimahullah. Dan diturunkan kepada rasulnya secara wahyu. Iaitu maknanya anzalahu ilaihi ala lisanil malik. Allah turunkan melalui lisan malaikat. Allah sampaikan malaikat yang bawa kalam itu sampaikan kepada Nabi SAW. Anzalahu ilaihi ala lisanil malik, ala lisanil malak. فسمعه الملك جبرائيل من الله وسمع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك. Nabi Jibril dengar daripada Allah sampai kepada Nabi, dengar daripada Jibril sampai kepada umatnya dan seterusnya. Wa qara'ahu 'alan nas, dan Nabi bacakan Quran itu kepada sahabat-sahabatnya, kepada manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa Qur'anan Arabiyyan litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab untuk kamu bacakan ke atas manusia secara perlahan-lahan, dan kami turunkan Quran itu secara berperingkat-peringkat. Allah kata Quran itu Qur'anan Arabian litaqra'ahu 'alan nas, untuk kamu bacakan kepada manusia. Wa nazzalnahu tanzila, boleh bariskan kalimah nazzalnahu, dan kami turunkannya dengan sebenar-benarnya, iaitu kami yang turunkan Quran tersebut. Dan Allah berfirman, wa qala ta'ala nazzala bihir ruhul amin, diturunkan Quran itu, diturunkan dengannya Al-Quran itu oleh Ar-Ruhul Amin, iaitu Jibril alaihissalam, ala qalbika, ke atas hati kamu, litakunu minal munzirin, untuk kamu jadi di kalangan orang-orang yang munzirin, bilisanin arabiyyin mubin. Ayat ini menjadi syubhah ataupun jadi hujah, difikirkan hujah oleh golongan tertentu. Mereka kata Allah kata turunkan pada hati Nabi. Jadi mereka menafikan Nabi mendengar kalam daripada Jibril. Sebab apa? Dia kata
nazzala bihi ruhul amin ala qalbika, ke atas hati kamu. Hakikatnya Allah SWT menyampaikan Quran itu diturunkan kepada Nabi, Nabi dengar dan dihafal oleh hati Nabi SAW. Semua Quran yang disampaikan Nabi, Nabi tak lupa. Itu yang maksud sebenar. Jadi mereka berhujah kata, Allah kata turunkan Quran pada hati. Jadi sebab itulah Muhammad yang berkata-kata. Jawabnya macam mana? Jawabnya ayat seterusnya. Allah kata apa? Bilisanin Arabiyyin mubin. Diturunkan dengan lisan Arab yang jelas. Artinya apa? Berserta dengan lisan. Ayat Quran ni, kalau kita lihat, tiap-tiap kali kita jumpa ayat yang boleh jadi syubhah, dia akan ada, baca seterusnya akan ada jawapannya. Contoh, ada orang bila menafikan sifat istiwa dalam surah apa? Surah Sajadah. Allah sebut apa? Thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun yudabbirul amra. Ini ceramah Syekh Arab. Syekh kata apa? Ketika Allah kata Allah thumma istawa 'alal 'arsy, ma lakum, sampai pada akhir ayat, kemudian Allah kata yudabbirul amra. Dia kata Allah mentadbir. Artinya apa? Kata Syekh ni, Syekh ni Syekh yang diagungkan ramai oleh orang ustaz-ustaz kita di sini. Dia kata apa? Allah sebut thumma istawa 'alal 'arsy. Allah kemudian beristiwa di atas arasy. Kemudian ayat selepasnya Allah kata yudabbirul amra, Allah mentadbir urusan. Erti Allah beristiwa, Allah berkuasa dan mentadbir urusan. Dan dia mula kutuk ulama-ulama yang berfahaman salaf bahawa Allah SWT istiwa seperti hakikat. Sedangkan Allah kata yudabbirul amr, Allah mentadbir urusan. Jadi mereka kata inilah jawapan kepada golongan yang mengatakan Allah SWT istiwa secara hakikat, sedangkan Allah kata yudabbirul amr. Bila saya dengar, ini bukan saya dengar secara spontan, saya tersenyum. Sebab mulut saya tak sampai yudabbirul amr. Mulut saya baca yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Kenapa nak potong ayat selepasnya? Minas sama'i ilal ard, mentadbir urusan dari langit ke bumi. Kenapa nak potong yudabbirul amr? Saya masa tu bila kawan saya share, kawan saya kata cuba entah baca ayat ni, jawapan Syekh ni semua ilmiah. Bila saya dengar ayat Quran dia kata yudabbirul amr, dia berhenti situ. Saya, ayat kepala saya sampai yudabbirul amr minas sama'i ilal ard. Sama seperti golongan Mu'tazilah. Tatkala menafikan sifat, dia kata apa? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Dia tak baca wa huwas samiul basir, sambung dia. Dan dialah Maha mendengar dan Maha melihat. Mu'tazilah dipotong sekerat. Sebab ayat Al-Quran perlu kita faham secara keseluruhannya. Semua ayat kita perlu terima. Kita tidak menafikan erti Allah berkuasa, Allah mentadbir, tapi yang kita persoalkan kenapa nak tolak istiwa, sedangkan Allah berkuasa juga kalamullah, istiwa juga kalamullah, dan kedua-duanya yang mengandungkan makna. Kenapa nak terima satu tolak satu? Sebab itulah kalau kita lihat lebih detail, ahlul kalam tauhid pada mereka seperti kata Ibn Taimiyah rahimahullah, tauhid dalam pandangan ahlul kalam ialah menafikan sifat. Bila nafikan sifat, sebab pada mereka tanzih, mustahil Allah sama makhluk. Yang mereka fikirkan ialah menafikan persamaan dengan makhluk. Yang mereka tak fikir part yang lain dalam akidah, iaitu mengisbatkan apa yang Allah kata. Kalimah la ilaha illallah mengandungi nafi dan isbat. Menafikan segala kekurangan dan mengisbatkan segala kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam mentauhidkan Allah dalam bab sifat perlu ada nafi dan isbat. Menafikan sebarang persamaan dengan makhluk, laisa kamitslihi syai', isbat wa huwas samiul basir, dan dialah Maha mendengar, Maha melihat. Ahlul kalam secara keseluruhannya mereka hanya beri fokus kepada nafi dan mereka mengabaikan isbat. Golongan musyabbihah, mujassimah, yang wujud, yang sebenar-benar mujassimah musyabbihah, mereka memberikan penekanan pada isbat sehingga mereka tidak menafikan atau tidak mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengisbatkan dan menafikan. Menafikan dan isbat. Nafi dan isbat ini adalah khususiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama ada dalam bab sifat ataupun dalam bab kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ada nafi dan isbat. Yang menafikan tanpa isbat itu golongan mulhidin, golongan yang etis,
yang hanya mengisbatkan, tidak menafikan, mereka golongan musyrikin. Ahlu tauhid dan mukminin, mereka menafikan dan mengisbatkan itu kalimah la ilaha illallah. Saya kata nak sambung pada ru'yah, tapi masa dah sampai. Jadi kita tak apalah, ru'yah kita masuk pada akan datang. Kita baca sikit ya. Sikit je. Satu matan sekali, muka surat 125. Sekali imbas kita baca. Kata Syekh, wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang memaknakan atau menyamakan Allah dengan suatu makna persamaan dengan makhluk, dia telah kufur. Syekh kata apa? Quran Karim kalamullah, daripada Allah asalnya, kembali kepada Allah. Allah berkata dengan hakikat secara. Kemudian Allah kata apa? Barang siapa yang menafsirkan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, dia kafir. Artinya, Syekh bukan musyabbihah. Walaupun beliau mengisbatkan sifat Allah, Allah yang berkata-kata, namun beliau mengatakan bahawa tidak boleh disifatkan Allah dengan sebarang persamaan dengan makhluk. Kalau wujudlah orang yang menafsirkan sifat Allah dengan sifat makhluk, dia telah kafir. Kalau wujud orang mengatakan Allah berwajah dan wajah Allah itu dia bayangkan sama dengan makhluk, dia kafir. Akidah kufur. Kalau membayangkan tangan Allah sama dengan tangan makhluk dalam bayangannya sendiri pun, itu kufur, akidah yang kufur. Sebab itu Syekh menegaskan dalam keadaan mengisbatkan sifat kalam seperti mana yang disebutkan dalam nas secara hakikat, beliau juga menegaskan bahawa man wasafallah bima'nan min ma'anil bashar, barang siapa yang sifatkan Allah dengan suatu makna persamaan dengan mana-mana makhluk, faqad kafar, maka dia telah pun kufur. Man absara hadza i'tabar, barang siapa yang memahami apa yang disebutkan ini, dia telah mengambil ibarat, dia mengambil ibrah, dia mengambil pengajaran, dia telah mengetahui kebenaran. Wa an misli qaulil kufarin zajar, dan kalau siapa yang faham perkara ini, dia tidak akan berkata-kata yang dia akan menjauhi kata-kata golongan kufar. Siapa kufar? Ialah golongan seperti Al-Walid Al-Mughirah yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Dia kata semua kalamullah ni kalam bashar. Sama seperti Al-Kalam. Ahli kalam mengatakan bahawa kalamullah hanya secara maknawi, manakala secara lafzinya apabila didengar ini adalah kalam bashar, kalam makhluk. Golongan Al-Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan bahawa bila dengar Quran Karim ini in hadza illa kalamul bashar, ini tidak ada kata ini hanyalah kata-kata makhluk. Ketika dia mendengar kalam makhluk, ahlul kalam mereka mengatakan kata-kata ini juga bukan kalamullah, bukan kata-kata Allah. Kalau hanya mesej daripada Allah. Jadi apa perbezaannya? Betul kata Syekh, kalaulah barang siapa yang memahami hakikat ini, dia akan mengambil pengajaran dan memahami, dan dia takkan berkata dengan kata-kata yang menyerupai kata-kata golongan kafir. Al-Mughirah menafikan kalamullah sebagai kalamullah setelah dia mendengar Nabi membacanya. Dia kata ini adalah kalam makhluk. Maka bagi orang yang faham hakikat ini, dia takkan berani kata kalamullah hanya kalam nafsi. Dia takkan berani kata kalamullah hanyalah Allah ciptakan kalam pada makhluk yang lain, kerana bila mengisbatkan minhu daripada Allah, itulah dia khususiah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan menjauhi persamaan dengan kata-kata orang kafir, iaitu kata-kata Al-Mughirah bin Syu'bah. Tuan-tuan nak tahu mana kata Al-Mughirah, boleh buka muka surat yang kita baca sebelum ni, pada matan muka surat 111. Yang Allah jawab bila dia kata in hadza illa qaulul bashar, Allah jawab kata sauslihi saqar. Aku akan bakar dia dalam neraka sakar. Sebab apa? Sebab kalam dia in hadza illa qaulul bashar. Sebab tu tuan-tuan baca balik faza'ama anna kalamul bashar faqad kafar wa man zammahu Allah wa 'abahu wa 'awadahu bisaqar haitsu qala sauslihi saqar falamma awadahu Allah bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar. Jadi bagi orang yang menafikan Quran Karim itu kalamullah, dia telah menyerupai golongan kufar, antaranya Al-Walid bin Ibnul Mughirah, iaitu salah seorang daripada pembesar Quraisy, bukan Mughirah bin Syu'bah. Kadang-kadang sebahagian daripada orang sebut Walid Mughirah, dia pengaruh dengan tersilap dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu penghujung cerita ulima annahu bi sifatihi laisa kal bashar, maka diketahui bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat-sifatnya tidak sama seperti sifat bashar, sifat makhluk. Jadi isbat dan tanzih, sucikan Allah bersebarang persamaan dan tidak menafikan apa yang Allah isbatkan. Isbatkan apa yang Allah beritahu, nafikan dengan sebarang
persamaan. Inilah dia natijah daripada apa yang kita bincangkan selama ini berkaitan dengan makna kalamullah, wa annal qur'ana kalamullah minhu bada, dan Quran kalamullah berasal daripada Allah Subhanahu wa taala bila kaifiyati qaula, tanpa diketahui kaifiah Allah berkata-kata. Kita tak ceritalah secara detail bagaimana Allah berkata-kata. Yang penting kita isbatkan. Kita buka pada soalan insya-Allah. Pertemuan akan datang kita akan masuk pada bab ru'yah. Dan saya suka sebut macam ni sebab apa? Sebab senang saya nak rujuk sampai mana akan datang. Dan saya tak dapat nak catatkan. Saya dah keliru banyak dah. Sebab apa? Sebab banyak tempat saya ajar kitab ni. Bila catat je tarikh-tarikh tu sentiasa mengganggu. Jadi saya lebih seronok catat pada tempat kuliah yang tempat tak dirakamkan. Manakala yang dirakamkan saya akan rujuk pada video. InsyaAllah. Jadi saya cakap kita akan sambung pada muka surat 129. Untuk pertemuan akan datang insya-Allah. Ada soalan insya-Allah? Saya ada soalan? Ustaz Khairul, Rizwan. Ada soalan tapi yang fikirkan masa ni. Kita akan jawab. Okey insya-Allah. Jadi sekarang ni semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang dan kelemahan sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kebaikan-kebaikan tersebut dan dijadikan sebagai amal soleh untuk kita semua, dan Allah mengampunkan sekiranya wujud kesalahan-kesalahan dalam perkataan ataupun dalam penyampaian. Semoga Allah ampunkan kesalahan tersebut dan Allah gantikannya dengan kebaikan. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.